Agak-agak Nabi Ibrahim suruh tak minum arak? Tak pastinya. Berzina? Tak juga. Tenung nasib? Tak juga. Percaya kepada hak sial. Kalau kita nak berjalan, burung terbang ke kanan, oh bagus jalan. Burung terbang ke kiri, oh suai, tak boleh jalan. Ni banyak berlaku dalam masyarakat Melayu kita pun. Tahun 60-an, 70-an. Biasanya benda macam ni, contoh, bila tengah malam bunyi burung hantu. Dia kata apa kalau bunyi burung hantu? Ada orang nak mati. Tapi selalunya benda-benda percayaan gini, dia jadi sungguh tu lah yang orang percaya tu. Bunyi burung tiba-tiba, makcik senah tak ada dah pagi ni. Kebetulan tu kan. Kita duduk dengar semalam, pagi ni makcik senah tak ada. Lepas tu lama tak jadi, Pakcik Din pula meninggal. Itu yang jadi orang tu nak percaya tu. Sebab kebetulan tu hampir dan dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini sebagaimana yang diumumkan oleh saudara pengurusi majlis tadi, iaitu berkaitan dengan kesempurnaan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi untuk itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, merujuk ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasulah, engkau utuskanlah atau bangkitkanlah kepada mereka. Mereka yang dimaksudkan di sini ialah kepada penduduk di kota tanah suci Mekah. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yaslu alaihim ayatika, yang mana Rasul yang akan dibangkitkan nanti itu akan membacakan ke atas mereka ayat-ayatmu, yakni firman-firmanmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan juga sunnah, wa yuzakkihim, dan akan menyucikan hati dan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ini adalah merupakan pemberitaan dan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kesempurnaan doa seorang nabi dan rasulnya yang bernama Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah berdoa memohon dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di suatu masa kelak membangkitkan, mengutuskan seorang nabi dan rasul
bagi penduduk di tanah suci Mekah. Perlu diperingatkan bahawa doa yang diucap dan dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim ni, Nabi Ibrahim doa selepas selesai Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail membangunkan kembali asas-asas binaan Kaabah. Selesai membina Kaabah bersama anaknya Ismail, maka Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan doa ini. Jadi apa permintaan Nabi Ibrahim? Supaya dibangkitkan seorang Rasul dari kalangan mereka, yakni dari kalangan keturunan Nabi Allah Ibrahim sendiri melalui anaknya Ismail. Dan doa yang makbul dan mustajabah di sisi Allah ini bertepatan dengan apa yang ditentukan, yang telah menjadi kehendak dan takdir Allah, bahawa tempat ini di suatu masa sememangnya sudah ditentukan oleh Allah akan dibangkitkan seorang Nabi, Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya bentuk kesempurnaan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini, Baqarah 129 adalah doa Nabi Allah Ibrahim yang ketiga dah. Sebelum ni ada dua doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Doa yang pertama, doa yang kedua, dan ayat 129 Baqarah ni adalah doa yang ketiga. Saya akan bacakan secara sekali lalu, sepintas lalu, apa yang pernah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim sebelum doa yang ketiga ni. Jadi doa yang pertama ada dalam surah yang sama, Al-Baqarah ayat 126. Dalam ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir." Ini doa pertama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selepas membangunkan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail. Dan ini menjadi sunnah bagi kita sebagai umat Islam untuk mengikuti apa yang telah dibuat dan ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bermaksud selesai melakukan tugas membina rumah Allah, selesai daripada sesuatu ibadah, ataupun kita selesai daripada melakukan perkara-perkara yang disifatkan di dalam agama kita sebagai amalan soleh, maka digalakkan untuk kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Allah Ibrahim selesai tugas dia membina rumah Allah, maka beliau berdoa. Kita hari ini kita boleh lakukan benda yang sama. Dari sudut selesai buat mana-mana ibadah atau kita buat mana-mana amalan soleh yang diiktiraf dalam agama. Contoh, selesai kita bersolat, tak kiralah waktu solat yang mana, disunnahkan kita berdoa, bermohon kepada Allah. Kita baca Quran hari-hari. Habis baca Quran, mengikut juzuk tertentu ke, surah tertentu ke, ayat tertentu, habis baca Quran, maka kita berdoa dan bermohonlah kepada Allah. Atau hari tertentu kita ni buat satu amalan baik, kita tolong orang, mengeluarkan seseorang daripada keuzuran dia, bantu seseorang daripada masalah dia,
Bila kita berdoa, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni salah satu contoh. Semalam kita cerita pasal apa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Ingat tak kisah Nabi Musa di negeri Madian? Bila Nabi Musa duduk bawah pokok, dia bantu dua wanita, tolong ambil air daripada sumur, tolong ambil air daripada perigi, bantu bagi kepada haiwan ternakan dua wanita tersebut. Selesai tugas membantu, apa yang Nabi Musa buat? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat amal soleh, tolong orang, berdoa. Sebagai contoh lain, kita buat amalan-amalan yang lain. Tak kira apalah, maka kita sebaiknya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang Nabi Allah Ibrahim doa? Rabbi ja'al haza baladan amina. Wahai Tuhanku, ini adalah kalimah yang terbaik yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan lafaz Rabb. Apa makna Rabb? Rabb ialah Allah, Tuhan yang maha mentadbir, Tuhan yang maha mengurusi, Tuhan yang maha mendidik, Tuhan yang maha mentarbiyah. Jadi lafaz Rabb di depan tu memenuhi kriteria antara doa yang terbaik. Selain daripada bertawassul dengan perantaraan nama Allah bersesuaian dengan kondisi, situasi dan keadaan yang diminta. Kalimah Rabb itu sendiri. Ij'al, jadikan haza baladan amina. Jadikan negeri Mekah ini, kota suci ini amina, dalam keadaan aman dan sentosa. Jadi Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa kepada Allah untuk bumi ini, untuk kota ini, iaitu bumi negeri Mekah yang suci ini, supaya sentiasa diamankan, disentosakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh tengok dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kesucian tanah di bumi Mekah. Antaranya ialah bila duduk di bumi Mekah ni diharamkan di bumi ini berlakunya peperangan, dilarang berlakunya pertumpahan darah. Pokok-pokok dan pohon-pohon di bumi ini dilarang ditebang, dipotong. Binatang-binatang buruan di bumi ini dilarang diburu. Rumput-rumput di bumi ini dilarang dicabut, kecuali rumput jenis izkhir, dikecualikan. Kerana kebiasaan bagi orang-orang Arab di Mekah, rumput izkhir ni mereka gunakan untuk buat atap bagi kemah ataupun rumah-rumah kediaman mereka. Kemudian apa lagi? Jangan sesekali mengambil barang temuan, barang yang tercicir. Boleh diambil kecuali untuk satu tujuan, iaitu mengumumkannya. Maksudnya kita jumpa barang yang jatuh, barang yang tercicir, kita tak boleh nak ambil barang tu menjadikan sebagai hak milik kita. Tetapi dibenarkan ambil hanya sekadar untuk buat pengumuman. Barang siapa ni? Kita jumpa, kita ambil, sebab ambil tu untuk tujuan ni. Pagi tadi jam sekian-sekian, tempat sekian-sekian, saya jumpa barang ni. Mungkin ada di antara kita ni yang jatuh ke, tercicir ke, tak ingat letak ke lagu mana. Ni nak tanya barang siapa ni. Tu je boleh. Tapi kalau kita nak buat tujuan tu jadi hak kita, jadi milik kita, itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi ada khilaf di antara hadis-hadis yang ada ni. Ya, khilaf tentang apa? Tentang keharaman bagi tanah suci Mekah ni bila berlaku pengharaman atas dia.
Sebab ada hadis-hadis yang menceritakan, ada sebahagian ulama yang mereka jadikan hadis tersebut sebagai pegangan bahawa pengharaman tanah suci kota Mekah ni berlaku di atas lisan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Memang banyak keterkaitan bumi suci kota Mekah dengan Nabi Ibrahim. Jadi mereka mengambilnya sebagai hujah nak kata berlaku awalnya pengharaman terhadap kota suci Mekah ni atas lisan Nabi Allah Ibrahim doa tadi. Tapi hujah sebenar yang lebih kuat ialah hadis-hadis yang menceritakan pengharaman kota suci Mekah ni diharamkan Allah, maksudnya disucikan oleh Allah sebelum doa Nabi Allah Ibrahim lagi. Ada yang Nabi Muhammad menceritakan bahawa Allah telah mengharamkan menyucikan bumi Mekah ini sewaktu Allah menjadikan langit dan bumi lagi. Dan Allah menyucikan tanah ini sejak daripada disucikan oleh Allah sehingga hari kiamat. Dan Nabi menyambung dengan ucapan-ucapan seperti yang saya sebut tadi. Apa dia? Tak boleh berperang, tak boleh melakukan penumpahan darah, tak boleh tebang pokok, tak boleh cabut rumput, tak boleh ambil barang orang dan sebagainya. Baik. Yang kedua, selain mendoakan keamanan, apa yang didoa oleh Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Engkau rezekikanlah wahai Allah kepada ahlinya, yakni penduduk-penduduk di kota suci Mekah ini berupa buah-buahan. Buah-buahan bermaksud sebagai sumber makanan, sebagai sumber penerus kehidupan bagi mereka. Ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab kita tahu bumi Mekah ni dia punya latar belakang geografi dia adalah tanah yang gersang, tandus. Payah nak dapat makanan, payah nak dapat minuman. Sebab bentuk muka bumi dia, pokok nak tumbuh pun payah. Kalau tanam pun tak berapa nak subur. Jadi Nabi Ibrahim doa bagi penduduk di sini yang mana sumber makanan mereka ialah rezeki daripada Allah dalam bentuk buah-buahan. Cuma yang special kita tengok di sini ada sedikit perbezaan. Apa yang pernah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim sendiri ayat 35. Kalau tuan-tuan tengok, nampak memang sebiji hampir sama. Ayat pun lebih kurang. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladan amin. Bezanya dalam Baqarah ni, kalimah balada tu tanpa alif lam. Rabbi ja'al haza baladan. Kalau surah Ibrahim ayat 35 sama. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al haza balada tu ada alif lam. Jadi apa beza? Bezanya surah Al-Baqarah ni Nabi Ibrahim doa selepas Kaabah dibina. Selepas Kaabah dibina. Maksudnya masa tu orang belum ramai, orang belum ada. Jadi walaupun orang belum ramai, orang belum ada, sebab tu dia datang dalam bentuk tanpa alif lam, nakirah, bentuk umum. Walaupun orang tak berapa nak ada pun nak suruh bumi ni aman juga. Tapi pada Ibrahim 35 datangnya alif lam. Ini adalah doa Nabi Ibrahim selepas bumi Mekah sudah dihuni oleh manusia yang ramai dan banyak. Itu beza dia. Jadi dua doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini ialah minta apa? Minta dua perkara yang cukup penting bagi bumi Mekah. Keamanan dan sumber kehidupan. Inilah dalam bahasa Inggeris kita sebut peace and prosperity. Peace, keamanan, prosperity adalah sumber kehidupan. Kalau kita perhati betul-betul, Nabi Allah Ibrahim minta rezeki buah-buahan.
Kalau kita nak doa apa? Bumi kita tandus, bumi kita gersan, bumi kita ni pokok payah nak tumbuh. Sepatut doa apa? Sepatut doakan supaya bumi ni subur. Gersang bumi ni, bagi subur ya Allah. Payah air bumi ni, bagi banyak air ya Allah. Tandus bumi ni, bagi mendap ya Allah, bagi senang tanam, senang tumbuh, senang berbuah. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah meminta dari sudut tersebut. Tapi dia minta supaya rezeki dimasukkan oleh Allah dalam rupa yang sedemikian. Kalau kita tengok sirah bumi Mekah ni, dahulu buah-buahan di Mekah banyak datang daripada bumi Syam. Banyak datang daripada bumi Taif. Tapi hari ini berkat doa daripada Nabi Allah Ibrahim, kita tak tahu. Kadang-kadang sampai Mekah pun durian, blackthorn pun boleh kita makan. Durian pun ada sini. Bukan tempat dia. Maksudnya berkat doa tersebut, segala jenis buah-buahan daripada penjuru dan sudut dunia ni masuk dalam bumi Mekah. Diperdagangkan, dijual beli, boleh dirasai kenikmatan hal tersebut kepada penduduk di kota Mekah. Allah buat begitu pada kota Mekah. Tapi ada syarat dia, ada limit dalam doa ni. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Minta bagi dua benda ni kepada orang yang beriman dan beriman kepada hari akhirat. Apa dia? Keamananlah bagi kelompok ni dan sumber kehidupanlah bagi kelompok ini. Kemudian apa kata Allah? Qala. Allah memenuhi, memakbulkan permintaan Nabi Allah Ibrahim. Tetapi wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Tapi barang siapa yang kafir, yang kufur, yang ingkar akan Allah Subhanahu wa taala, fa umatti'uhu qalila. Bahasa mudah, aku akan bagi juga kepada yang kufur dan ingkar ni untuk mereka bersenang lenang, menikmati rezeki tersebut sementara kehidupan mereka di atas dunia yang sebentar ni. Hak jenis tak mau beriman pada Allah, tak mau beriman pada hari akhirat pun, waktu hidup atas dunia yang sementara ni, aku bagilah juga nikmat dan rezeki tersebut. Tapi akhirat besok, summa attarruhu ila azabin nar. Kemudian aku akan paksa dia, aku akan seret dia masuk ke dalam azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu nak menunjukkan sudah ada perbezaan kenikmatan yang Allah akan bagi pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan orang yang tak mau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab antara ciri-ciri dan sifat musyrikin Mekah ni, mereka tak beriman, tak percaya adanya hari akhirat. Ada diriwayatkan pernah satu ketika mereka ni bawa tulang-tulang, jumpa dengan Nabi dengan tujuan nak menyindir, nak sinis Nabi. Lagu manalah tulang-tulang ni nak dihidupkan balik. Kalau tu tulang binatang, lagu mana nak hidup jadi binatang hak lengkap balik. Dia tujuan dia buat macam tu, dia nak sindir dan sinis Nabi, dengan kata lain nak menafikan adanya hari akhirat dan hari kebangkitan. Tapi Allah habaq dah, siapa tak beriman kepada aku, tak percaya hari akhirat, maka itulah tempat dia, seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah teras kepada berimannya kepada hari akhirat. Kalau hari akhirat tak ada, apa akan jadi tuan-tuan? Kalau Allah tak buat hari akhirat, apa akan jadi pada kita? Secara asas, gambaran paling dasar kita nampak dah,
bahawa apa saja ibadah, apa saja amalan, apa saja perbuatan kita tidak akan dikira, tidak akan ditimbang, tidak akan dineracakan oleh Allah. Maksudnya mati, habis cerita. Siapa yang pernah hidup atas dunia, kemudian dia sampai waktu dan ajal dia, dia meninggal, kalau tak ada perkiraan hari kiamat, habis. Jadi di sini kita perlu lihat perkara yang akan mendatangkan kemudaratan. Kalaulah itu sebenarnya yang terjadi, tuan-tuan hidup atas dunia ni boleh buat pilihan. Baik jadi baik ke, baik jadi jahat. Tak, kalau tak ada hari akhirat, maksud saya, tak ada perkiraan Allah ni tak timbang hari akhirat. Allah tak nilai, Allah tak hisap, Allah tak buka buku. Baik jadi baik ke, baik jadi jahat. Ya, betul. Sebab kalau saya baik sekalipun, mati, selesai. Kalau saya buat jahat pun, mati tak kira, selesai. Jadi apa nikmat kehidupan yang Allah bagi? Jadi kita tak ada nak meletakkan statistik, benchmark penanda arah, ni baik, ni jahat. Sebab semua mati habis. Kalau kita buat satu benda, orang marah. Tak payah marah kat aku lah, mati pun tak ada apa dah. Kalau kita buat baik pun, tak payahlah buat baik. Bukan ada dosa pahala pun, mati sama macam aku buat jahat ni, tak ada benda. Jadi itulah pentingnya hari akhirat. Sebab tu seorang manusia yang Islam, beriman kepada Allah ni, minda dia, mental dia, hati dan jiwa kena senantiasa hubungkan kehidupan dia atas dunia, kena fikir sampai alam akhirat. Tu cara kita orang Islam, cara kita orang beragama berfikir tentang dunia ni. Kita kena sedar bahawa hidup kita tak habis atas dunia. Itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah nak berlaku adil lah atas terlepasnya hal-hal, terlepasnya sesuatu perkara untuk Allah adili kembali. Tuan-tuan boleh lihat dalam sejarah pentas kehidupan manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman kita. Mungkin ada jiwa-jiwa manusia-manusia yang dizalimi tapi tak pernah menerima pembelaan atas kezaliman yang berlaku pada dia. Ada orang yang ditipu tapi tidak pernah ada pembelaan atas penipuan atas dia. Ada orang yang kena buat anaya tapi tak ada pembelaan atas penganiayaan berlaku atas dia. Jadi kalaulah tanpa sempadan dunia akhirat, maka dia mati dalam keadaan tak ada pembelaan. Orang buat zalim pun tak akan dikira. Orang buat anaya pun tak akan dikira. Orang bunuh dia pun tak akan dikira. Orang tumbuk dia pun tak akan dikira. Tapi ingat, bila kita beriman dengan hari akhirat, hak terlepas pada pandangan kita manusia, hak terlepas pada kudrat dan kekuatan kita manusia, Allah fikir balik. Allah ambil balik kes tersebut untuk dibicarakan seadil-adilnya. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara. Hak inilah yang menyebabkan menjadi ketakutan dan kegerunan kita sebagai hamba Allah nak buat sesuatu yang melanggar perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tu yang pertama. Ni tanda apa ni? Masuk isyak ke apa? Oh, tak apa. Saya baca. Boleh aja? Iklan. Kebetulan dia bunyi tu. Jadi, kalau TV3 dia ada iklan sekejap. Jadi ni saya nak buat satu kempen pemberitahuan tentang kutipan sumbangan. Minta sumbangan daripada para jemaah untuk apa? Untuk membiayai program ceramah bulanan yang insya-Allah akan diadakan setiap bulan di masjid ini. Jadi wang yang kita kutip, wang yang kita kumpul ni tidak lain dan tidak bukan untuk pembiayaan ceramah bulanan. Nak bagi ilmu kepada anak-anak taman di sini,
nak bagi ilmu dan manfaat kepada orang-orang kampung dan anak-anak qaryah. Jadi bersesuaian dengan perkara ni akan ada beberapa orang petugas yang akan bergerak mengutip sumbangan menggunakan karung. Kalau ada karung tu, ambil duit bagi. Tapi ada klosa, karung putih. Kalau karung color lain jangan bubuh. Saja je. Karung putih. Okey. Sekian, terima kasih. Baik. Kita sambung kepada doa yang kedua. Doa yang kedua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Tengok apa doa kedua Nabi Allah Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang kedua Nabi Allah Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami berdua. Siapa dia kami berdua tu? Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Muslimaini laka. Jadi minta Allah jadikan kami berdua, bapa ni Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail, muslimaini. Ada ulama yang kata muslimaini ialah beriman dan melakukan amal soleh. Maksudnya jadikanlah kami berdua sebagai hamba-Mu yang beriman kepadamu dan senantiasa melakukan amal soleh. Ada yang kata makna muslimain ini ialah hamba yang taat, tunduk dan patuh di dalam menghambakan diri kepadamu. Lebih kuranglah. Jadi ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan doa ni pun kita kena doa juga untuk diri kita sendiri. Nak ambil doa terus 100% daripada doa ni pun tak ada masalah sebab mempunyai makna yang baik. Kita minta pada Allah supaya Allah jadikan kita ni hamba-Nya yang beriman kepada Dia. Minta Allah jadikan kita ni senantiasa melakukan amalan soleh, taat, tunduk, patuh sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa min zurriyyatina. Bukan kami dua saja. Tapi begitu jugalah kami doakan kepada anak cucu kami. Ummatan muslimatan lak. Biar anak cucu kami ni juga menjadi satu umat yang beriman kepadamu ya Allah, yang senantiasa melakukan dan mengerjakan amal soleh, yang senantiasa tunduk, taat dan patuh menghambakan diri mereka kepadamu ya Allah. Jadi dalam bab berdoa ni kita bukan setakat diseru supaya mendoakan kebaikan untuk diri saja. Bukan untuk anak saja, tapi seluruh ahli keluarga kita agar mereka mendapat kebaikan yang sama. Itulah sifat Muslim, itulah sifat mukmin yang sebenar. Ada ulama-ulama yang membahaskan antara sifat dan ciri terbaik mukmin ni, apa saja benda baik yang Allah kurniakan pada dia, dia nak juga kebaikan dan nikmat yang Allah bagi itu juga pi pada saudara-saudara dia. Lagu mana contoh? Wahai Allah, kalau kamu nikmat ke atas aku, kurniakan ke atas aku kekayaan. Kamu bagi nikmat rezeki dari sudut kaya, maka kayakan juga saudara-saudaraku. Kalau Allah bagi dia ni alim,
berilmu, berpengetahuan. Dia nak juga saudara-saudara dia menerima nikmat yang sama seperti yang dia terima daripada Allah. Jadi kalau kamu, wahai Allah, bagi aku alim, jangan bagi aku seorang, tapi bagilah juga kepada saudara-saudaraku yang lain juga jadi orang alim. Kalau jadi hebat, bagi juga saudaraku jadi hebat. Apa saja nikmat, dia nak nikmat tu juga diterima dan dirasai oleh saudara-saudara dia. Sebab tu dalam konteks orang mukmin ni, kalau kita tukar kepada bentuk kesedihan dan penderitaan, dia pun akan turut rasa benda tu. Ini kita panggil sebagai simpati dan empati. Apa dia simpati, apa dia empati? Bukan peti sejuk Simpati ni timbul rasa belas kasihan. Maksudnya bila orang tu dilanda musibah, accident lah katakan. Jadi kita simpati, sedihnya sahabat aku accident, sedihnya saudara aku kemalangan, tu simpati. Kalau empati dia lagi jauh, dia lagi mendalam. Empati ni kita letakkan penderitaan dia masuk sekali dalam diri kita. Kita bayangkan kalaulah aku kena benda yang sama, sedihnya. Dia turut nak merasai penderitaan tu. Macam kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah sekarang. Kalau kita tak ada rasa perasaan simpati dan empati tu, jauh lagi lah tingkat keimanan yang ada pada kita. Bagaimana perasaan dibom, bagaimana perasaan dibedil, ditembak, bagaimana perasaan dikepung, bagaimana perasaan diblokir elektriknya, diblokir airnya, diblokir sumber makanan minumnya. Kita dituntut bukan setakat simpati, rasa sedih dengan keadaan mereka, tapi merasakan penderitaan yang dideritai oleh mereka. Itulah sifat sebenar seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa arina manasikana, wahai Allah, tunjukkanlah pada kami, pertontonkanlah pada kami manasikana. Apa dia manasik ni? Ibadat haji. Kan Kaabah dah siap dibina, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya ditunjukkan tata cara pelaksanaan praktikal berkaitan dengan satu ibadah yang disebut ibadah haji. Bersesuaian dah tu dengan kondisi dan suasana Kaabah baru dibina. Dan Nabi Ibrahim masih lagi berada di bumi Mekah. Jadi minta Allah tunjuk praktikal, tata cara nak laksana lagu mana ibadah haji ni. Perbahasan dia cukup panjang dalam kitab tafsir. Ada kata manasikana ni ialah apa dia? Tempat-tempat, syiar-syiar dan tanda-tanda bagi ibadah haji. Ada kata manasikana ni tempat-tempat penyembelihan, lokasi-lokasi penyembelihan. Dan ada riwayat dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, satu riwayat daripada Zuhair bin Muhammad menceritakan selepas daripada doa Nabi Allah Ibrahim ni, Allah mengutuskan malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya, dan Jibril menunjukkan tata cara pelaksanaan ibadat haji. Maksudnya Jibril tawaf, nak tunjuk pada Nabi Ibrahim tawaf tu lagu mana, berapa kali. Lepas tu sa'i pula, berapa kali. Lepas tu hak lain-lain lah, jumrah tu, jumrah ni, jumrah tu, jumrah ni, lontaran tu, lontaran ni, kembali daripada Arafah apa, siap lengkap, maka kembali kepada Tuhannya. Jadi di sini memaknakan apa tuan-tuan? Kalau kita fikir sejenak, seorang Nabi dan Rasul, selayaknya Nabi Allah Ibrahim, bila dia nak buat satu-satu ibadah, yang ni terkait dengan ibadah yang namanya haji, Nabi Ibrahim sendiri pun berdoa, bermohon kepada Allah supaya Allah tunjuk, supaya Allah ajar
supaya Allah praktikalkan kepada mereka cara ibadah yang sebenar berkaitan ibadat haji. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan Nabi Allah Ibrahim buat yang ditinggalkan dan diwariskan kepada kita ni bukan reka-reka. Bukan kata, oh bila Kaabah lagu ni sebab 4 segi kita pusing lah. Bukan maksud demikian. Pusing pula pasal apa 7 kali. Agak-agak, reka-reka, andai-andai. Bukan tu kerja Nabi Ibrahim. Bak sa'i pula. Kenapa antara Safa dan Marwah? Kenapa tak Safa ke Bukit Jiak ke? Kenapa tak Marwah ke bukit-bukit yang lain ke? Nabi Ibrahim tak reka. Pasal apa jumrah tu? Pasal apa jumrah ni? Pasal apa kena baling 7 kali? Pasal apa kena sembelih korban? Pasal apa tahallul? Semua Nabi Ibrahim minta petunjuk daripada Allah. Nak mengajarkan kepada kita dalam syariat, dalam hukum hakam agama, jangan sesekali mereka-reka. Atas alasan lalu dinisbahkan atas nama agama. Benda tu Allah tak suruh pun. Benda tu Nabi tak suruh pun. Tapi kita buat lalu kita reka membentuk alasan bahawa dia sebahagian daripada agama. Ni bahaya. Jadi kena beringat bab tu. Tengok sini Nabi Ibrahim pun minta Allah tunjuk. Jadi bila ditunjukkan oleh Allah cara yang sebenar, barulah diwariskan. Jadi bila kemudian dalam tempoh yang lama, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, sejarah yang panjang sebelum lahirnya Nabi Muhammad akibat ketiadaan. Orang yang nak membentuk, orang yang nak mendidik, orang yang nak menegur. Tengah-tengah, celah-celah sebelum nak mari Nabi Muhammad ni, kalau siapa menambah-nambah, kalau siapa reka-reka, tak ada orang nak tegur. Maka berlakulah apa yang berlaku kepada kafir musyrikin Mekah. Hak suruh sembah Tuhan semata-mata Allah, tauhid lillah, dia pergi sembah apa? Dia start sembah berhala dah. Berhala tu dijadikan sebagai wasilah, perantaraan. Nak mohon pada siapa? Mohon pada Allah juga. Yang Allah ajar, hang nak minta, terus pada aku. Hang nak mohon, terus pada aku. Hang nak berhajat, terus pada aku. Tapi dia pergi jadikan patung-patung tadi sebagai wasilah dan perantara atas doa, permohonan dan hajat dia. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ibadat haji. Mereka tawaf dalam keadaan zaman jahiliah. Tawaf lagu mana? Berbogel, bertelanjang. Orang lain pakai kain ihram, orang lain berpakaian, dia berbogel. Siapa yang ajak ni? Maksudnya kita sekali-kali tak boleh terima kalau kata hak berbogel sekarang, hak bertelanjang sekarang ni Nabi Allah Ibrahim suruh lagu ni. Tidak. Dia agak-agak sendiri. Dan adalah alasan-alasan yang bila kita dengar amat-amat menyedihkan dan menjengkelkan. Antaranya dia guna apa? Dia kata, kalaulah Allah bangkitkan kita besok daripada kematian dalam keadaan telanjang, jadi kita beribadat kepada Allah pun dalam keadaan yang sama. Masuk akal ke tak? Itu tak berapa nak masuk akal. Tapi hujah lain yang boleh diperkirakan, menyebabkan kita merenung sekejap. Apa hujah dia? Hujah dia ialah bila kita nak buat ibadat sebesar ibadah haji ni, kena suci sungguh, kena bersih sungguh, kena soleh sungguh. Jadi yang jadi kami tawaf dalam keadaan telanjang ni sebab bila kami cari satu pakaian daripada yang dimiliki oleh kami, tak ada satu pakaian pun yang bila kami pakai pakaian tu, dengan pakaian hak kami pakai tu tak pernah melakukan satu dosa pun. Merenung sekejap kita. Nampak logik lah hujah tu. Faham tak hujah tu? Maksudnya kalau kita nak samakan hari ni, tuan-tuan nak mari semayang, tuan-tuan nak mari solat, kena pakai baju, yang mana baju hak tuan-tuan pakai tu, ketika pakai baju tu bila-bila sebelum ni, tak pernah buat dosa bila pakai baju tu.
Agak-agak baju mana? Contoh nak pakai baju ni lah katakan. Nak sembah Allah tapi baju ni kuat aku mengumpat orang dulu. Tak boleh. Tanggal kan? Ambil pula baju ni. Baju ni hak mengintai janda sebelah rumah minggu lepas baju ni lah. Tak boleh lah. Maksudnya cari satu baju dengan pakai baju tu sebelum ni tak pernah buat satu dosa. Baju mana agak-agak boleh buat main semayang? Fikir, tak ada rasanya. Pakai baju mana pun mesti ada dosa tu. Dosa ni kecil ke besar. Jadi, takkan nak mari semayang dengan telanjang tu. Sebab tak ada pakaian saya tak buat dosa. Dari sudut logik nampak merenung juga kita. Ada juga. Sampaikan ada setengah di kalangan orang-orang Arab tu sengaja letak kain ihram di tepi, di birai tu. Sebab nak suruh sambil lalu tu suruh mereka pakai. Ada sebahagian orang tengok tu pun menyedih dan menjengkelkan. Kain tu bukan kain hak dimiliki, kain hak baru beli. Mengharapkan sambil mereka lalu tu, kain ni hak baru beli, memang tak buat dosa apa lagi lah nak suruh mereka pakai. Sambil telanjang tu apa dia? Bertepuk tangan dan bersiul-siul, tuan-tuan. Boleh bayang tak? Orang hak duk tawah berlari-lari anak, gedegak angry bird tu sambil tepuk tangan, bersiul. Boleh bayangkan suasana tu. Memalukan atas nama nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk akal, tak logik langsung lah. Kalau perbuatan ni kita nak nisbah pada tinggalan dan warisan Nabi Allah Ibrahim. Tapi itulah nak habaq manusia ni, walaupun sumber asal tu benar, tapi bila ditinggalkan jauh, tanpa orang tegur, tanpa orang nasihat, tanpa orang bagi panduan, maka itulah yang akan terjadi. Semelih juga, tapi tidak lagi diniatkan atas nama Allah. Semelih atas nama berhala, semelih atas nama patung tu, semelih atas nama pujaan ni. Nama Allah tak ada dah diniatkan. Itulah yang terjadi. Sosial pula macam-macam. Selalu kita sebutkan minum arak. Agak-agak Nabi Ibrahim suruh minum arak? Tak pastinya. Berzina? Tak juga. Tenung nasib? Tak juga. Percaya kepada hak sial. Kalau kita nak berjalan, burung terbang ke kanan, bagus jalan. Burung terbang ke kiri, suai, tak boleh jalan. Ni banyak berlaku dalam masyarakat Melayu kita pun. Tahun 60-an, 70-an. Biasanya benda macam ni, contoh, bila tengah malam bunyi burung hantu. Dia kata apa kalau bunyi burung hantu? Ada orang nak mati. Tapi selalunya benda-benda percayaan gini, dia jadi sungguh tu lah yang orang percaya tu. Bunyi burung tiba-tiba, makcik senah tak ada dah pagi ni. Kebetulan tu kan. Kita duduk dengar semalam, pagi ni makcik senah tak ada. Lepas tu lama tak jadi, Pakcik Din pula meninggal. Itu yang jadi orang tu nak percaya tu. Sebab kebetulan tu hampir dan dekat. Bunyi je peringat, gerung kan aku sendiri. Apa lagi? Biawak melintas tengah jalan. Kita naik kereta, nak pergi rumah seseorang, biawak lintas. Alamat dia, orang kita nak pergi rumah dia tu tak ada kat rumah. Kadang-kadang betul. Tak ada kawan ni. Tadi baru biawak melintas. Zaman dulu kan dia tak ada handphone. Kalau lah ni tak apa. Lah ni, hang ada rumah dah? Ada baru pergi. Kalau dia kata tak ada, kita tak pergi. Dulu tak ada apa. Alat perhubungan, komunikasi, benda-benda macam tu lah yang berlaku dalam masyarakat. Macam-macam dah. Dia jadi kepercayaan. Bila ditanam sedemikian. Benda itulah unsur-unsur khurafat yang dimasukkan dalam agama dan kepercayaan. Baik. Mana tadi? Manasikana wa tub alaina, dan terimalah taubat daripada kami. Ulama-ulama sebut kalimah wa tub alaina ni ialah ubat bagi sifat ujub. Apa dia ujub? Sombong, takabur. Ujub ni, kalimah ujub, ain, jim, ba, itulah yang melahirkan kalimah ajaib.
Apa dia ajaib? Ujub ni, seorang tu dia berasa ajaib pada diri dia sendiri. Orang tak kata pun dia lagu tu. Dengan kata mudah lain, perasanlah senang. Kalau budak muda hari ni terpaling. Tahu terpaling? Misal kita kata, kita duk sembang pasal alim. Tapi dia akan berasa dia terpaling alim. Dia rasa sendiri. Dia mengujubkan, mengajaibkan diri dia. Aku rasa aku alim. Orang lain tak anggap dia begitu. Kalau orang duk sembang bab kaya, dia berasa aku lah paling kaya. Kalau tu, dia berasa tu. Dia berasa, orang tak kata. Jadi bila orang hentam dia, orang nyek dia, dia akan jadi sedih. Lepas tu dia pula jadi yang paling tersakiti. Dah dia duk anggap tu semua kata, mana ada hang bukan macam tu. Dia pula sedih. Ujub. Termasuk ubat bagi ujub ni, walaupun Nabi Allah Ibrahim tak buat dosa, Nabi Allah Ismail tak buat dosa, dengan arti kata kemaksuman pada Nabi dan Rasul ni, mereka masih memohon taubat kepada Allah. Ni ubat bagi ujub. Antaranya ialah contoh. Nak bagi hilang ujub ni bila kita buat amal ibadah. Maksudnya walaupun kita ni dah belajar. Contoh semayang. Maksudnya rukun semayang. Nanti nak semayang aku kena jaga rukun ni. Qauli ke, fi'li ke, qalbi ke. Maksudnya angkat tangan kena betul-betul, rukuk kena betul-betul, sujud kena betul-betul. Dan bila kita semayang, kita praktikkan apa yang kita belajar, kita tahu dan kita faham tadi. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan kita cuba menzahirkan yang terbaik pada amalan solat tu, dia kena letak. Nak bagi hilang ujub tu kena letak. Walaupun aku rasa baik dah, tapi mesti ada lemah ni. Kena ada rasa perasaan tu. Walaupun rasa aku buat hak terbaik dah, rasa ada cacat lagi. Ada hak tak kena lagi. Rasa tak kosong mana lagi. Kita kena ada benda-benda macam tu. Kita tak mau bagi, kan aku semayang tadi dengan terbaik ni, mesti pahala banyak ni. Terus hawai lagi. Tak mau ada benda tu. Walaupun aku buat tu dah dikira ni lah yang terbaik bagi aku, tapi mesti ada kelemahan, ada kecacatan, ada kurangnya, ada tak betulnya, ada tak perasannya. Ada kusyuknya tak berapa. Kita kena ada perasaan macam tu. Bukan kata semayang saja, dalam bentuk ibadat yang lain sekalipun. Kena letak benda-benda yang bentuk tawaduk dan rendah diri tadi. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, adalah zat yang maha menerima taubat dan maha mengasihani. Baru habis doa yang kedua. 9 dah, boleh pergi. Tak masuk tajuk lagi ni. Sebab tajuk kita doa nombor 3 tu. Tak apalah kita baca-baca. Ni, kembali Jadi apa doa Nabi Allah Ibrahim yang ketiga tadi? Rabbana wa ba'as fihim rasulah. Wahai Tuhan kami, engkau utuskanlah kepada mereka, yakni penduduk kota suci Mekah, seorang rasul. Baik. Berkenaan dengan ayat ni, Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia lah, tafsir Imam Ibn Katsir atau nama lain tafsir Al-Quran Al-Azim tu, dia datangkan satu riwayat. Riwayat ni dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal ni? Pendiri dan pengasas mazhab Hanbali. Jadi boleh buka di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia tak susun hadis-hadis dalam musnad dia sebagaimana imam-imam hadis yang lain. Dia susun mengikut kelompok dan nama-nama tokoh. Contoh kalau kita buka Imam Bukhari, Imam Muslim, dia ada bab dia, babul imam, babus solat, bab puasa, bab jual beli, itu biasa kita temu dalam kitab hadis. Tapi Musnad Imam Ahmad ni, dia ikut bab tu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan bab macam tu. Contoh, Musnad Muhajirin. Maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat
Muhajirin. Tak kira hadis apa bercampur dalam tu pun. Kemudian Musnad Al-Ansar. Jadi hanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Ansar. Tak kira lah bercampur hadis apa pun, hak sahabat Ansar riwayat. Bila kita buka tu, ada sahabat Ansar nama ni riwayat hadis. Dia macam tu. Sahabat ahli Kufah ke, sahabat ahli Basrah ke. Dia ikut bab-bab macam tu. Jadi hadis yang diriwayatkan ni ialah hadis Musnad Al-Ansar. Sahabat Ansar iaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tu apa kata dia? Wa qala al-Imam Ahmad. Telah berkata Imam Ahmad hafizahullahu ta'ala ataupun rahimahullahu ta'ala, haddasana Abu Nadar, haddasana Al-Faraj, haddasana Luqman bin Amir, sami'tu Aba Umamah qala qultu ya Rasulullah ma kana awwalu bad'i amrik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa bi wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusurus syam. Jadi telah berkata Imam Ahmad dalam musnad dia tu, haddasana Abu Nadar, telah menceritakan kepada kami Abu Nadar. Haddasana Al-Faraj, telah menceritakan kepada kami Al-Faraj. Haddasana Luqman bin Amir, telah menceritakan kepada kami Luqman bin Amir. Luqman bin Amir kata apa? Sami'tu Aba Umamah qala. Aku telah mendengar Abu Umamah berkata. Abu Umamah siapa? Sahabat Nabi. Daripada kalangan Musnad apa tadi? Musnad Ansar, sahabat Ansar. Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Abu Umamah pernah tanya Rasulullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kana awwalu bad'i amrik, apakah permulaan daripada kejadianmu? Jadi sahabat Abu Umamah ni tanya Nabi, apakah permulaan dari kejadianmu? Lalu kata Nabi, nombor 1, da'watu Abi Ibrahim, doa daripada ayahandaku Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, wa bushra Isa bi, berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam mengenai diri aku. Yang ketiga, wa ra'as ummi, sesungguhnya ibuku, yakni Aminah binti Wahab, telah melihat di dalam mimpinya annahu kharaja minha nurun. Dalam mimpi itu Aminah melihat ada satu cahaya keluar daripada badannya, keluar daripada tubuhnya. Adha'at lahu, yang mana cahaya yang keluar itu menyinari, menerangi kusurus Syam, gedung-gedung di bumi Syam. Jadi di sini hadis ni nak menceritakan kepada kita, bila ditanya oleh sahabat tadi, apakah permulaan kejadianmu? Nombor 1, doa Nabi Allah Ibrahim. Kita baca 129 tu. Jadi orang yang mula-mula memperkenalkan dan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad di kalangan manusia ialah ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan nama yang disebut dan diperkenalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini telah meniti dari bibir ke bibir setiap manusia zaman berzaman, sehinggalah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam pernah menyebutkan hal ini di hadapan kaumnya Bani Israel. Nabi Isa sebut di hadapan kaum dia Bani Israel, dan perbuatan Nabi Isa menyebut hal Nabi Muhammad itu dirakamkan kembali oleh Allah
lalu disematkan di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Apa dia? Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Surah Saf ayat 6. Kejadian surah Saf ayat 6 tu adalah berita sebenar yang berlaku kepada Nabi Musa. Penyebutan tentang Nabi Muhammad di hadapan kaum dia, Allah rakam balik bubuh dalam surah Saf ayat 6. Apa Nabi Isa kata? Inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini Rasul Allah, utusan Allah ke atas kalian. Nabi Isa kata dia tu siapa? Utusan Allah. Ada dia kata dia tu Tuhan? Ada dia kata dia anak Tuhan? Tak. Dia tak pernah sebutkan benda-benda demikian. Tapi dia sebut dengan jelas, Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ni cuma utusan Allah ke atas kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Selain daripada Rasul, aku juga membenarkan kitab yang telah turun sebelumku, iaitu kitab Taurat. Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun aku ni kemudian, tapi aku juga membenarkan dan beriman dengan kitab Taurat. Kitab Taurat ni diberikan hafalan secara penuh oleh Allah kepada Nabi Isa, termasuklah Injil. Sebab tu, waktu remaja dan kecil lagi, Nabi Isa ni dimusuhi oleh golongan Sanhedrin. Kalau di Palestin dulu, golongan Sanhedrin ni golongan ulama-ulama besar dan ulama-ulama tertinggi. Jadi ada hari-hari tertentu dia akan buat himpunan terbuka ceramah. Jadi siapa yang ceramah? Ulama-ulama ni lah. Jadi bila ceramah macam kita ceramah lah. Kalau kita nak ceramah nak baca apa? Ceramah nak baca apa? Baca ayat Quran. Ceramah nak baca apa? Hadis Nabi. Kalau mereka dulu ceramah baca ayat Taurat. Injil tak lagi lah sebab Nabi Isa tu ada kecil lagi. Jadi bila ceramah baca ayat ni, baca ayat ni. Allah bagi pada Nabi Isa hafalan penuh Taurat hak dulu. Jadi bila kawan ni baca salah, kawan ni tegur lah. Nabi Isa tu, oh ayat sebenar bukan lagu ni. Baca lagi, baca ayat sebenar, boleh dua tiga kali tegur. Kena tegur satu hal. Kita ni ulama besar, hak tegur tu budak kecil. Siapa budak ni tegur. Tu yang nak start jadi permusuhan, pertelingkahan antara golongan Sanhedrin dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau kita pun tegur ni kan, ni budak kecil ni duk baca-baca kita ayat 129, contoh saya baca 130, Baqarah 130, kawan ni pun tegur, tak Ustaz, 129 bahasa lagu mana? Salah tu memang salah kita, tapi malu aku lah. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima kesalahan dia tu. Salah tu mungkin kalau hak ni, hak lama-lama, hak 50, 60 tegur tu okey lagi. Hak ni tegur, tak boleh jadi ni. Dia punya kemaluan tu jadi sedikit besar. Rasa malu tu. Tu ayat almarhum apa? Sami Welu tu. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wara'at ummi. Maksudnya Nabi cerita mak dia dulu Aminah, dalam mimpi dia pernah melihat dalam tidur dia, dalam keadaan dia mengandung tu, cahaya keluar daripada tubuh dia. Dan cahaya tu cerah keluar tu pi menerangi gedung-gedung di bumi Syam. Nak menunjukkan ini adalah simbolik, muqaddimah, pengkhususan kepada apa dia? Keberkatan yang akan sampai pada bumi Syam. Nak menunjukkan satu masa cahaya yang sampai ke bumi Syam tu adalah perlambangan dan simbolik bahawa bumi Syam satu masa akan menerima dua benda.
Islam yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad akan diterima oleh penduduk di bumi Syam, dan satu lagi, kenabian dan kerasulan Muhammad ini juga akan diterima oleh penduduk di bumi Syam. Satu. Yang kedua, terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Rasulullah memberitakan bahawa bumi Syam antara bumi, tempat, lokasi yang akan menjadi shield, benteng dan pertahanan bagi agama Islam dan pemeluk agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, siapa yang memberitakan berita gembira Nabi Muhammad tadi? Nabi Isa. Bumi Syam akan menjadi tempat turunnya buat kali yang kedua, the second coming of Jesus. Dia akan turun di bumi Syam, iaitu di Dimash. Orang Melayu sebut Damsyik. Damsyik. Kalau cerita Piramli, cerita Nordin Ahmad dulu, dia tak sebut Dimash. Dia sebut Damsyik. Cerita apa tu? Jenis-jenis cerita ala-ala Baghdad dulu. Pencuri tu apa? Abu Hassan pencuri ke? Tak ingat saya apa. Jenis Abu Hassan pencuri ke apa, jenis-jenis zaman Baghdad tu lah. Betul lah Abu Hassan pencuri lah, dia curi tali tu kan. Nordin Ahmad jadi jahat cerita tu. Okey, tak apalah. Maksudnya, Nabi Isa akan turun di bumi Dimah di satu masjid yang bermenara putih di sebelah timur. Dia turun dalam keadaan macam mana? Keadaan rambutnya tu diceritakan masih berguguran, mengurai air. Seolah-olah baru lepas, macam baru lepas mandi. Dia ada dua helai jubah, satu jubah luar, satu jubah luar, berwarna kuning kan. Dua tangannya berpaut pada sayap malaikat. Tak tahulah siapa yang bakal menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian dia turun. Faham tak maksud saya tu? Maksudnya benar sedemikian atau sebaliknya. Jadi kita beriman bila Nabi sebut, bila benda tu betul, benda tu benar, benda tu sahih, kita kena beriman. Jadi sama ada kita sempat atau tidak sempat dengan peristiwa yang akan berlaku tu, tak apalah. Kalau kita tak sempat, memang Allah mengajalkan kita mati lebih awal daripada menyaksikan peristiwa tersebut. Kalau kita sempat, hendaknya kita menjadi pengikut kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, bukan jadi pengikut kepada lawan dia. Siapa lawan dia? Dajjal. Itu kita bimbang tu. Kita bimbang tu. Sebab tu jangan sesekali minta nak jumpa Dajjal. Jangan minta. Kita nak belajar kenal Dajjal, nak belajar ciri-ciri Dajjal, nak belajar sifat-sifat Dajjal, nak belajar fitnah-fitnah Dajjal, belajarlah. Tapi dalam jiwa diri dan hati kita ni jangan sekali-kali minta nak bertemu dengan Dajjal. Takut kita tak sanggup nak mengharungi dan menghadapi fitnah dia yang maha dahsyat. Asalnya nak jumpa Dajjal tu biasa untuk apa? Biasa orang nak jumpa Dajjal ni untuk apa? Takkan dia nak bersahabat dengan Dajjal? Tak mungkin. Takkan dia nak berkawan dengan Dajjal? Tak mungkin. Biasanya, nak lawan lah. Maksudnya nak sekeh Dajjal, nak tampak Dajjal, nak tendang Dajjal. Dajjal bukan lawan anda. Jangan minta nak berjumpa dengan dia. Sebab Allah dah khususkan yang akan menjadi lawan sebenar dan pembunuh bagi dia, yang nak turun tu lah. Nabi Allah Isa. Takut jumpa, dibimbangi, anda pun terjerut dengan fitnah dia sehingga menjadi pengikut dia. Okey. Sambung lagi. Kau nak berhenti dah? Last dah malam ni, esok saya tak ada dah. Malam terakhir dah, esok nak pergi Johor dah, Tanjung Piai mancing. Jadi tugas apa? Dia mendoakan. Yatslu alaihim ayatika, supaya Nabi itu di masa akan datang akan membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Membaca. Yatslu tu hak kita guna hari ni lah, tilawah tu.
tilawah bacaan Al-Quran, membaca. Kalimah yatlu ni bukan setakat baca, maksudnya menyeru, mengajak, mendakwah. Jadi bila disuruh baca tu bukan hanya sekadar Nabi sebagai penerima, Nabi sebagai pengulang bacaan tadi, tapi membacakan kepada mereka, bermaksud wahyu yang diterima tu menjadi amanah dan tanggungjawab Nabi untuk disampaikan. Jadi benda yang sama kita kena buat. Bila kita nak berdakwah hari ini, nak menyampaikan Islam hari ini, kena guna apa sebagai hujah dan dalil? Benda yang sama Quran. Benda yang sama hadis Nabi. Selain daripada membacakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kena mengajarkan Al-Quran tu dan juga hikmah. Ada kata hikmah ni sunnah Nabi. Imam-imam kata sunnah Nabi termasuklah Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil Ibnu Hayyan, Abu Malik dan lain-lain. Hikmah tu adalah sunnah. Ada ulama lain kata hikmah tu ialah pengertian dalam agama, kefahaman yang mendalam dalam agama, kebijaksanaan dalam agama. Secara mudah bahasa Inggeris sebut wisdom. Wisdom. Dua-dua tu ada keterkaitan. Tak ada beza antara wisdom dengan sunnah. Baik. Wa yuzakkihim, dan juga nak menyucikan hati mereka. Perhati betul-betul. Ada 3 benda di sini, hak penting. Pertama pada kalimah yatslu. Ta yang pertama ialah tilawah. Yang kedua wa yu'allimuhumu. Ta yang kedua ialah ta'lim. Wa yuzakkihim. Ta yang ketiga ialah tazkiyah. Jadi dalam kita nak mendakwahkan agama Allah ni, dia kena ada tilawah, membacakan. Kena ada taklim, mengajarkan apa yang dibaca. Kemudian tazkiyah, menggunakan apa yang dibaca dan diajar untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Ingat 3 ta tadi. Sebelum ni dalam Isra' Mi'raj pun 3 ta juga kan. Ini 3 ta yang lain. Tilawah, taklim, tazkiyah. Ini penting untuk faham. Cuba renung sekejap. Inilah penting mengapa kita beriman dengan Rasul dan kitab. Ini penting kita beriman dengan Rasul dan kitab. Antara hak Allah yang paling penting dan utama atas hamba-Nya ialah untuk diibadahi. Hak Allah atas kita untuk dipuja, untuk diseru, untuk diminta pertolongan, untuk minta doa, untuk disembah, untuk dipuja dan sebagainya. Itu hak Allah yang antara yang paling penting atas hamba Dia. Jadi di sini bukan setakat kita kena beriman, tetapi nak menzahirkan keimanan kita kepada Allah, hendaklah melalui pelaksanaan ibadah yang ditentukan dan disediakan oleh Allah melalui wahyunya yang bernama Al-Quran. Jadi wahyu inilah untuk kita mengenal Allah. Allah sebut tentang Dia melalui wahyunya. Kalau kamu nak kenal aku, baca Quran, aku sebut. 3 terutamanya. Kamu nak kenal aku melalui nama-nama aku sebut benda demikian. Kamu nak kenal aku melalui sifat-sifat aku sebut benda demikian. Kamu nak mengenal aku melalui perbuatan-perbuatan aku sebut benda demikian. Allah memperkenalkan kepada hamba-Nya, Dia tu dari sudut-sudut tadi. Kemudian Allah memperkenalkan syariatnya, hukum hakamnya, peraturannya, bentuk-bentuk ibadahnya. Dalam Al-Quran secara umum, tapi siapa yang akan syarah, tafsir, cerita balik, hurai balik, praktikalkan bentuk-bentuk ibadah tadi dalam pelaksanaan harian ialah Rasul yang menerima wahyu tersebut. Sebab tu kena ada beriman kepada wahyu, beriman kepada Nabi.
Kalau kita nak beriman kepada kitab saja, tak beriman kepada Nabi, apa akan jadi? Wahyu tanpa Nabi, apa akan jadi? Apa akan jadi, tuan-tuan? Quran Allah buat turun, tapi Nabi yang jadi tukang tafsir, tukang syarah, tukang hurai, tukang cerita bagi Quran tak ada. Allah tak hantar. Apa jadi? Maksudnya tak ada Nabi. Jadi nak faham Quran, ikut otak kalian masing-masing. Apa jadi? Quran tetap benar, Quran tetap betul, tapi penghuraian dia akan tersasar. Penafsiran dia akan terseleweng. Sebab apa tersasar? Sebab apa terseleweng? Sebab apa boleh jatuh pada salah? Sebab yang menafsirkan, yang menghuraikan tu adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Jadi bila baca ayat yang sama, aku rasa lah Allah nak macam ni ayat ni. Aku rasa sebab sumber sebenar tak ada. Hak betul Allah nak lagu mana? Aku rasa satu ni, kamu aku rasa dua lagu mana? Aku rasa dua lagu ni. Habis dah boleh 10 rasa, agak pula. Aku agak ni macam ni. Agak-agak 10 rasa, 10 agak, 10 andai. Walaupun boleh diagak, boleh dirasa, boleh diandai, hak paling tepat dan betul Allah nak macam mana, tahu tak? Tak tahu. Akibatnya pelaksanaan dan praktikal dia haru biru. Hak mana sebenar ni? Dalam 30 ni hak mana sebenar? Kita nak buat hak mana? Dan sekali bila nak buat juga, hak ni akan lagu ni, hak ni lagu ni, hak ikut rasa masing-masing. Sebab tu pentingnya adanya Nabi. Nabi lah diperintahkan oleh Allah sebagai facilitator, pemudah cara bagi syariat dan undang-undang ni untuk ditunjukkan pada manusia. Tuan-tuan buat bayangan begini ya. Saya ni guru sekolah. Saya guru sekolah. Bila saya guru sekolah, saya guru besar di sekolah. Saya bukan guru besar, guru paling besar. Bila saya ni guru besar di sekolah, tiba-tiba murid daftar. Murid baru kan, daftar. Kita pun bagi buku teks kat murid. Kita pun pesan. Ucapan pertama depan parent, depan ahli keluarga. Saya pertamanya nak mengucapkan minta maaf banyak-banyak kepada parent dan keluarga ni sebab sekolah saya ni pelik sikit. Berbeza sikit dari sekolah lain. Sekolah kami ni saya seorang saja. Cikgu tak dibekalkan di sekolah kami. Tak ada cikgu. Lepas tu lagu mana? Kira murid dapat buku teks tu, dia baca, dia buka, ikut dia nak fikir apa. Tak ada cikgu yang mari hurai, yang mari syarah. Lagu mana agak-agak? Kalau benda tu berlaku betul, agak-agak tuan-tuan nak letak dah anak tuan-tuan sekolah tu. Sesak barat anak aku ni. Lintang pokang anakku ni, tak tahu apa ni, bekal buku teks saja. Walaupun dia boleh membaca sebiji-sebiji daripada buku teks, tapi lagu mana dia nak faham dengan kepahaman yang sebenar daripada tajuk atau topik dalam buku teks? Kalau guru tak ada. Jadi guru tu saya analogikan sebagai Nabi atau Rasul tadi. Orang yang khusus, dimaktabkan, ditrainkan, dilatihankan. Masuk hutan tu, masuk hutan ni, teknik nak mengajar, teknik unit ni, teknik topik ni, teknik penyoalan, teknik kawal kelas, semua dilatih khusus, baru hantar ke sekolah. Tujuan dia, setiap unit dan topik nak ajak tu, lagu ni cara faham dia, lagu ni cara nak soal dia, lagu ni cara nak ajar dia, lagu ni yang kita nak dapatan daripada murid. Kalau tidak, dia jadi macam tadi, cikgu tak ada, murid dan kelas. Mak, hang rasa ayat ni dia nak kata apa ni? Mak kata aku rasa lagu ni, kawan ni lagu ni, kawan ni lagu ni. Haru biru. Sama, saya nak bagi contoh analogi nak suruh kita mudah dan faham. Satu lagi, wa yuzakkihim. Daripada ta'lim, daripada tilawah tadi, tujuan dia ni. Nabi sebut bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk apa?
Untuk apa? Makarimal akhlak ni. Menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu tujuan agama. Jadi antaranya ialah nak menghilangkan ujub, nak menghilangkan takabur apa? Kita kena yuzaki. Yuzaki itu ada 3 benda. Pertama, nak yuzaki daripada syirik kepada Allah. Nombor 1. Yang kedua, sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga, sifat nifak, munafik. Nak buang satu. Mazmumah tu, saya sebut dah hari tu sepintah lalu. Hak besar-besar 10. Apa dia? Syarrut ta'am, banyak makan. Bukan salah pada makan, lebih makan. Syarrul kalam, banyak bicara, banyak bercakap. Tak salah pada bercakap, tapi lebih cakap. Lebih bercakap, banyak jatuh pada salah. Bila banyak jatuh pada salah, banyak jatuh pada dosa. Yang ketiga, apa dia? Ghadab. Panas barang, bermarah. Bukan salah pada sifat marah, pemarah tu. Semua tak kena. Biasa pun panas, biasa pun baran, biasa pun nak jerkah, biasa pun suara kuat. Allah bagi sifat marah pada kita bukan suruh buang, tapi suruh didik. Supaya sifat marah tu dapat dijaga, dapat dididik, dapat dikawal pada hala tuju yang betul. Ada tempat nanti kita nak guna sifat marah, bukan kata tak ada. Time Allah dihina, Allah dicaci. Nak senyum? Marah. Nabi kita direndah-rendahkan, maruah Nabi kita dicabik-cabik, dicala-cala. Takkan nak senyum? Marah. Agama kita dihina. Marah. Isteri kita orang usik, orang cuik. Marah. Harta benda kita orang nak rampas, orang nak ambil suka hati. Marah. Jadi marah ketika perlu. Marah ni bukan nak buang, tapi nak didik supaya terarah kepada benda yang patut marah. Bukan duk saja-saja pun nak marah orang. Yang keempat, hasad. Dengki. Dengki ni 2 benda yang senang faham. Satu, dia dengki agar nikmat yang Allah bagi pada orang lain tercabut daripada orang tu. Tercabut daripada orang tu. Misalnya orang tu kata, oi, aku baru orang sedekah 10,000. Dalam hati, kalau boleh biar hilang duit tu. Ataupun orang rompok dia. Nikmat tu tak kena kat dia. Nikmat tu Allah bagi kat orang tu. Dengki punya pasal tu, nak suruh nikmat tu tercabut daripada dia. Ikutlah dia nak suruh orang tu kena rompok ke, duit dia kena curi ke. Satu lagi, biasa orang dengki ni, dia nak nikmat tu tak duduk dengan orang tu, nikmat tu Allah bagi. Kalau boleh tak patut dia tu. Biasanya nikmat jenis yang kedua, dengki jenis yang kedua ni biasa berlaku di pejabat-pejabat kerajaan. Bila mana kawan dia, pada pandangan dia kerja tak seberapa tapi dapat pencapaian tinggi. Hang tahu kalau sebenarnya tak dapat tu sebab mari pompas asyik merah. Patut orang lain masuk kelas dia duduk minum kopi, duduk kat kantin tapi markah tinggi. Patut siapa agak-agak. Patut aku yang dapat masuk kelas cemerlangnya. Dia tak puas hati. Jadi nikmat orang dapat tu supaya kalih kat dia. Kalau periksa pun samalah. Anak murid kita pula bahagian periksa kan. Pasal apa markah saya 78 ni? Sepatut saya ni 90 lebih. Mak ni bukan pandai mana pun. Selalu latihan dalam kelas tu tak apa nak pandai. Tiba-tiba periksa. Patut saya dapat markah tu. Bahagian murid pula. Macam-macam lah. Dengki punya pasal. Yang kelima, bakhil. Kedekut. Tuan-tuan, kedekut. Semua sifat ni ada pada orang kan, tapi berpada-pada. Kedekut ni kedekut tahap yang syariat. Dalam syarak pun nak kedekut. Contoh wajib bayar zakat. Sampai dah tahap wajib zakat tu. Besar juga ni 5,000 kena zakat ni. Dia start dah. Padahal tu bukan hak jenis haruh, hak bukan jenis sunat. Hak diwajibkan dah atas dia pun dia nak berkira lagi. 5 ni tak boleh ke kalau bayar 1,000 je? Nak start dah. Mari pula LHDN pula. Lagilah dia tak mau bayar. Macam-macam. Okey, lepas tu apa?
Hubbul jah, cintakan pangkat, cintakan kemegahan. Suka bangga dengan benda tu. Hang tahu dah aku dapat pingat hari ni. Orang tak tanya pun. Pingat apa? Kebesaran PJ dia sebut lah. Habis dah bahagian hak biasa orang terima ni. KWSP, WWE habis. Ikat pinggang Gusti pun masuk habis dah. Dia bangga dengan benda tu. Bangga dengan kejayaan tu. Yang ketujuh, hubbud dunia. Moden kita sebut materialism. Cinta keduniaan yang melampau. Dunia ni duduk depan. Tak salah memiliki dunia tu sebab kita hidup atas dunia. Kita ingat satu je. Jangan letak dunia di sini. Letak dunia di sini, habis dah. Dunia sekat tangan cukup lah. Hak 8, 9, 10 tu, hak tu hak antara berbahaya. Dan sukar untuk diubati. Takabur, ujub tadi, riak. Takabur ni apa? Sombong, dia ada dua takabur ni. Kalau nak hadis Nabi sebut, takabur ni sombong dan merendah-rendahkan orang lain. Dia bukan setakat besar diri. Dalam masa yang sama, dia bukan besar diri saja, tapi dia meremehkan orang lain. Tu sombong. Iblis kan? Iblis sombong kan? Orang suruh sujud. Dia guna dah. Aku lebih lama hidup daripada Adam. Aku lebih lama hidup, maka aku lebih berilmu. Aku lebih lama hidup, aku lagi banyak buat ibadat. Aku diciptakan daripada api. Dia tunjukkan hak lebih-lebih dia tu. Di samping Adam buat daripada tanah. Dia start dah peremeh Adam. Dia angkat dia, peremeh Adam. Angkat dia, peremeh Adam. Tu orang sombong. Akibatnya Allah halau daripada syurga. Hanya kerana sifat sombong dia sekali tu, Allah halau syurga. Kita hadut atas muka bumi berkilo-kilo sifat sombong. Perasan nak masuk? Yang ke-9, ujub tadilah, tuan-tuan faham. Yang ke-10, riak. Riak ni menunjuk. Menunjuk-nunjuk. Tabung, mana tabung putih ni? Contoh. Orang lain duit kalau biru, kalau hijau, merah. Saya ni kalau purple ni susah. Nak tunjuk kat orang, 100. Dia jadi seronok bila orang kata, 100. Dia bubuh tu, dia nak tunjuk dah kat orang. Dia nakkan daripada pertontonan tu, dia dipuji. Kaya ni ustaz. Bagusnya ustaz. Dia nak dengar perkataan-perkataan tu selepas dia menunjukkan tu. Sebab tu biasa orang semayang seorang ni, dia baca slow kan? Dia baca slow. Tapi kalau bapak mertua lalu ke, awet lalu ke, dia jadi lagu mana? Dia bertukar jadi sudas ataupun syurang tu. Bismillah, Imam Mekah terus. Tadi masa tak ada orang, bakal mak mertua lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mekah punya Pak menantu. Antara yang menunjuk-nunjuk boleh tengok dalam media sosial hari ni lah. Hatu tunjuk kereta dia, hatu tunjuk duit banyak dia, hatu tunjuk gelang emas dia. Hatu nak menunjuk-nunjuk lah. Walaupun konten kita asalnya nak meniaga ke apa. Orang yang mula-mula buat benda ni siapa? Hak menunjukkan harta. Sepupu Nabi Musa siapa? Siapa sepupu Nabi Musa? Dia hak mula-mula tunjuk harta. Qarun. Qarun tu sepupu Nabi Musa. Asalnya dia pengikut Nabi Musa, orang yang dekat dan rapat dengan Nabi Musa. Cuma dulu dia miskin. Walaupun dia miskin, tapi dia ada sifat yang mulia pada dia. Orang minta apa pun pada dia, dia tak pernah menolak. Maksudnya dia akan cuba beri, dia akan cuba bagi, walaupun keadaan dia yang miskin dan tak ada ni. Atas sebab itulah dia minta kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah, supaya Allah jadikan dia kaya. Pasal apa? Aku ni miskin pun bagi, miskin pun sedekah, miskin pun beri. Kalau Allah buat aku kaya, lagi banyak aku boleh bagi, lagi banyak aku boleh beri. Dia tak tahu dengan nikmat kekayaan yang bakal Allah bagi tu akan merubah karakter seseorang. Hak buat sungguh lagu mana dia minta tu, alhamdulillah lah. Kalau kata Qarun tu buat sungguh, kaya pun bagi, tak apa.
Tapi kita kena ingat kadang-kadang nikmat yang Allah bagi, Allah ubah pada kehidupan kita tu akan mengubah karakter kita. Kalau dulu masa tak ada duit, Pakcik Din, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lah ni orang yang bagi salam tapi jawab pun tak. Sebab apa? Kaya dah. Tak boleh pergi kedai kopi ya geng-geng ni. Bila nak berubah ni? Sembahyang subuh kedai kopi, sembahyang subuh kedai kopi, tak ada perubahan langsung. Contoh, bangga dia. Dah, boleh faham tak? Banyak lagi sifat mazmumah tu, cuma hak asas. Dan sifat ni lah sifat yang halus disebut syirik khafi ni. Sebab hal ni hak tak ada doktor, payah doktor nak ubat ni. Penyakit zahir berlambak. Tuan-tuan pi lah mana-mana celah celah kota, celah kampung. Dr. Ali, pakar sakit mata. Dr. Abu, pakar sakit kaki. Berlambak. Tapi Dr. Ali, pakar sakit sombong. Pernah jumpa? Pernah jumpa? Dr. Ali. Dr. Abu, pakar sakit riak. Ada tak? Tak ada. Sebab doktor sendiri pun berpenyakit dengan penyakit tu. Bukan kata doktor lah. Ustaz sendiri yang duduk depan pun tak boleh terlepas dan tak mustahil terkena penyakit yang sama. Dia jenis dalaman. Sebab itulah secara hakikatnya Nabi tak boleh nak merubah, Nabi tak boleh nak menyucikan seseorang. Maksud wa yuzakkihim di sini bukanlah Nabi yang menyucikan. Tapi Nabi hanya boleh bagi apa? Kaedah, tata cara, petunjuk, teknik-teknik bagaimana kalau seorang tu nak menyucikan jiwa. Hak kena buat siapa? Tuan empunya diri masing-masing. Tak boleh orang tu jumpa Nabi, tiup-tiup baca-baca, oh suci dah. Tak ada. Nabi tak ada kuasa tu. Nabi hanya boleh bagi melalui petunjuk Al-Quran, melalui petunjuk sunnah, kamu buat benda ni, kamu buat benda ni, kamu buat benda ni, insya-Allah dia akan menyucikan jiwa kamu. Nabi boleh tunjuk contoh. Nak tak nak kamu sendiri yang kena berubah, kamu sendiri yang kena ejah diri kamu kalau nak jadi suci. Boleh faham? Bila boleh faham nak pukul 10 dah ni. Saya pun harap tuan-tuan fahamlah. Jadi saya berhenti di sini. Sekiranya malam ni mencapai matlamat tajuk ke, tak capai matlamat tajuk ke, kita dah selesai. Jadi saya harap apa pun capai ke tak capai, memenuhi ke tak memenuhi selera dan pendengaran tuan-tuan, itulah saja yang mampu saya sampaikan dengan ilmu hak saya ada. Jadi saya berakhir di sini, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat bersama. Saya hak bercakap pun dapat manfaat dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sebagai pendengar dan audien pun dapat manfaat dan barakah yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.